Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay. Jadi hari ini saya hanya sekadar ingin berborak sedikit, ingin berkongsikan satu idea kepada anda semua di luar sana, dan mungkin saya ingin mendapatkan respon berkenaan dengan perkara ini. Dan mungkin jika ianya mendapat respon yang agak positif, yang agak baik, mungkin saya boleh kongsikan dan panjangkan perkara ini kepada mereka yang mempunyai suara yang lebih kuat, yang mempunyai suara yang lebih lantang untuk tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0. Okey. Jadi kalau ataupun seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak idea dan juga cadangan, contohnya daripada saudara Azmi Bugis sebelum ini, contohnya membenarkan untuk suri rumah mengeluarkan kesemua wang caruman KWSP mereka. Kemudian diminta juga untuk membenarkan bagi mereka yang berumur 35 tahun dan ke atas yang sudah tidak bekerja, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, untuk dibenarkan mereka ini juga mengakses akaun KWSP mereka bagi membolehkan mereka ini membuat pengeluaran. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah untuk membenarkan kepada baki-baki pencarum yang ada, yang bekerja dan sebagainya, yang mungkin tidak terkesan untuk dibenarkan akses kepada akaun KWSP mereka, akaun 1 ataupun akaun 2 sebagai contoh, pada kadar 30% hingga 50% untuk dilakukan pengeluaran. Kemudian dalam sebuah grup progresif kumpulan KWSP, cadangan daripada saudara Azmi Jumaat pula memberikan cadangan untuk mengeluarkan wang daripada nilai dividen saja ataupun jumlah dividen saja yang dibayar bagi setiap tahun. Contohnya pada tahun ini dividen telah pun diumumkan pada bulan Februari, jadi beliau memberikan cadangan agar kerajaan membenarkan untuk pengeluaran dividen saja bagi memastikan jumlah simpanan pokok daripada akaun 1 dan juga akaun 2 kita tidak terusik, malah ianya dapat membantu untuk membolehkan kita memperolehi dividen yang berterusan pada tahun hadapan. Ini semua adalah salah satu cadangan-cadangan yang baik yang diutarakan oleh mereka ini. Dalam perbualan saya dengan seorang sahabat saya, perbualan secara lisan baru-baru ini, banyak kita berbincang tentang perkara ini. Kemudian beliau bertanyakan kepada saya pandangan saya berkenaan dengan cadangan Datuk Seri Najib sebelum ini, sebelum pengeluaran khas KWSP diluluskan oleh pihak kerajaan, yang mana Datuk Seri Najib pada bulan 11 tahun 2021 ada memberi cadangan untuk dibenarkan kepada pencarum ini memohon pinjaman melalui skim iSurvive, yang mana skim iSurvive ini adalah satu skim pinjaman cadangan daripada pinjaman daripada pihak bank yang diberikan jaminan oleh pihak kerajaan dengan kadar faedah sebanyak 2 hingga 3%. Jaminan pada pihak kerajaan ni maksudnya kalau saya buat pinjaman melalui skim iSurvive ini, saya tidak boleh membayar ansuran bulanan. Jadi jika saya adalah penerima BKM, bayaran BKM saya akan dipotong untuk dibayar jumlah yang telah saya pinjam daripada skim iSurvive ini. Ini adalah salah satu cadangan yang agak baik bagi membantu mereka yang berkeperluan di luar sana. Jadi daripada cadangan ini, idea-idea lama ini, bila dikompilkan, kami terkeluar daripada dengan satu idea yang mungkin pihak KWSP ataupun pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan satu pinjaman kepada pencarum-pencarum ini dengan menggunakan wang caruman pencarum itu sendiri pada jumlah yang tertentu, pada tempoh masa yang tertentu. Kemudian mungkin sebagai satu mekanisme untuk membolehkan pencarum ini, orang kata, memastikan wang caruman mereka itu apabila sampai kepada usia persaraan adalah pada kadar yang mencukupi, mungkin boleh dikenakan satu kadar faedah yang relevan, 1%, 2% ataupun 3% apabila mereka ini membuat pinjaman daripada KWSP, daripada akaun mereka sendiri. Cadangan ini bukanlah satu cadangan yang favourite
bagi pencarum di luar sana. Tetapi untuk kita lebih realistik, kerana yalah, kita nak minta sekarang ni pun sudah tentu kerajaan agak sukar untuk memberikan, kerana dana daripada KWSP ni adalah dana untuk persaraan. Tetapi pada saya, jika dibenarkan sebagai contoh, dibuat pinjaman daripada wang caruman kita sendiri, contohnya kita ambil mereka yang masih lagi mempunyai bakhil dalam akaun mereka, katalah mereka ini mempunyai RM100,000 dalam akaun satu, mungkin pihak kerajaan boleh mempertimbangkan jumlah pinjaman daripada RM5,000 kepada RM10,000, RM15,000 ataupun RM20,000, yang mana pencarum ini saya perlu membayar semula dalam tempoh maksimum selama 5 tahun ataupun dalam tempoh minimum selama bermula daripada 5 tahun hingga kepada 10 tahun. Ataupun bagi mereka yang mungkin dah hampir nak sampai usia persaraan dan sebagainya, mungkin boleh buat pinjaman sehingga kepada usia 55 tahun saja. Kalau saya berumur 51, saya nak keluarkan RM10,000 sebulan, jadi saya kena bayar RM10,000 tu dalam tempoh 4 tahun, iaitu pinjaman itu akan tamat pada usia saya 55 tahun, yang mana kadar faedah mungkin boleh dipertimbang untuk dikenakan. Tujuan kadar faedah ni sebenarnya bukan untuk memberikan keuntungan kepada KWSP, tapi kadar faedah tu sebenarnya dia akan masuk balik dalam caruman pencarum itu tadi. Jadi kalau kata pinjam RM10,000, kadar faedah 1% sebagai contoh, faedahnya adalah sebagai contoh mungkin RM1,000. Jadi kita pinjam dengan wang kita sendiri, dana caruman kita sendiri RM10,000, tetapi dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun, kita bayar balik jadi RM11,000. Selain daripada itu, apabila kita bayar balik secara bulanan itu, wang di dalam akaun kita akan bertambah dan sedikit sebanyak dapat membantu dalam peningkatan jumlah dividen yang kita peroleh setiap tahun. Dan cadangan untuk pinjaman ini, walaupun mungkin bukan cadangan yang favourite, dari segi kaedah pembayarannya bagi mereka yang masih lagi bekerja mempunyai caruman, mungkin boleh dibuat melalui potongan gaji daripada caruman sahaja. Jika sebelum ini, sekarang ini potongan gaji saya sebagai pekerja adalah sebanyak 11%. Okey, jadi kalau kata saya membuat pinjaman sebanyak RM10,000 daripada dana persaraan saya sendiri, duit saya sendiri dalam akaun 1 ataupun akaun 2 sebagai contoh, jadi KWSP setuju untuk tempoh pinjaman selama 5 tahun sebagai contoh. Jadi jumlah caruman yang dipotong daripada 11% ditingkatkan menjadi, contohnya dikirakanlah untuk ansuran bulanan daripada potongan bulanan gaji kita ditambah juga dengan ansuran bulanan kita. Jadi ansuran bulanan kita kalau punya RM10,000, 5 tahun katalah sebulan dalam RM200 lebih. Jadi caruman tu daripada 11% jadilah lebih sikit dia tolak mungkin 15%, 18% ataupun 20% bagi mencukupkan caruman semasa dan juga wang yang telah kita keluarkan untuk dikatakan sebagai pinjaman ini untuk kita bayar balik. Yang mana pada saya cadangan ini tidak merugikan mana-mana pihak. Cadangan ini mungkin lebih sesuai bagi mereka yang masih lagi bekerja, masih lagi mencarum secara aktif dalam KWSP, setidak-tidaknya dapat membantu pencarum-pencarum di luar sana untuk meneruskan kehidupan harian mereka, ataupun untuk mereka ini melakukan, orang kata, sebagai satu permulaan dalam perubahan kehidupan, nak berniaga ke, nak cari pendapatan sampingan ke ataupun sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dapat juga menyelamatkan wang caruman mereka apabila sampai kepada usia persaraan. Saya nampak cadangan ini agak satu win-win situation daripada sahabat saya sendiri, dan saya rasa ianya boleh dipertimbangkan, dan saya memerlukan sedikit pandangan ataupun komen daripada anda semua yang menonton video ini. Mungkin anda boleh kongsikan sedikit pandangan anda, bersetuju ataupun tidak. Adakah ini adalah satu cadangan yang baik, kerana saya melihat ianya menguntungkan kepada pencarum itu sendiri. Kalau kata bab kegagalan untuk membayar balik dan semula tu, mungkin ada perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Kewangan, kerajaan ataupun KWSP untuk mencari satu mekanisme macam mana pencarum ini perlu membayar semula, ataupun mungkin jumlah tersebut boleh diserap sahaja begitu saja tanpa nak denda apa pun, sebab duit itu duit caruman kita sendiri. Kalau ada interest pun, interest tu masuk kepada akaun kita sendiri. Mungkin tak mustahil, walaupun
KWSP bukanlah bank, tapi mungkin perkara ini boleh berlaku sahaja walaupun dianya agak sukar untuk dilakukan dengan apa yang kuasa yang ada pada kementerian dan sebagainya. Jika dibawa pada parlimen, mendapat persetujuan, perubahan sedikit dalam organisasi di KWSP itu, ada unit baru untuk bahagian keuangan pinjaman dan sebagainya, saya rasa perkara ini tidak mustahil untuk dilakukan, walaupun sukar, walaupun menelan belanja yang mungkin agak tinggi, tetapi apa yang lebih penting adalah untuk kelestarian pencarum-pencarum KWSP, terutamanya sekali di luar sana yang masih lagi struggle, yang masih lagi sukar untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. Jangan lupa untuk kongsikan pandangan anda, untuk kongsikan mungkin permasalahan ataupun cadangan anda yang lebih baik untuk kita utarakan kepada semua pihak. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.